oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah apabila seorang saat ini itu ada kewajipan puasa. Sebagai contoh, sebagai contoh biasanya berlaku kepada orang puang lah. Yang mana dia baru ni tu dia datang uzur. Apabila datang uzur maka wajib dia kena qada. Tiba-tiba dah nak qada, dia mati dulu. Sebagai contoh. Ataupun orang tu dia bermusafir pada bulan Ramadan, maka dia mengambil rukhsah kelonggaran untuk berbuka. Katakanlah dia bermusafir selama 3 hari. Jadi dia mengambil kelonggaran untuk berbuka. Maka wajib dia kena qada balik pada hari-hari yang lain. Kita buat contoh yang ketiga. Katakanlah orang tu masuk je bulan Ramadan sakit. Allah tak nak puasa. Lepas daripada dalam 20 hari kau sakit, tak nak puasa. Lepas daripada Ramadan sembuhlah, tak ada benda lah dia. Sembuh. Jadi kalau kira wajib dah dia qada. Tapi kita gitulah. Jadi bab qada ni lambat sikit. Dia tangguh. Ada jenis orang lagu tu kan, teka sakit, gak sehat sekejap. Dalam mana mati. Dia ni sehat lah lepas daripada Ramadan. Dah sebulan kok lepas daripada Ramadan. Kalau dia nak qada saat ni tu dah sangat dah. Tapi dak qada sakit pula lepas lepas tu mati. Jadi bermakna dia berhutang puasa. Maka apa hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah boleh anak beranak dia, cakap kita gitu, anak beranak dia qada puasa untuk si mati. Baik. Adakah wajib? Mengikut mazhab Imam Syafi'i tak wajib. Tak wajib anak beranak dia qada puasa untuk si mati. Hukum dia adalah boleh. Mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawasanya ketika seorang si mati mempunyai hutang puasa, maka anak beranak dia diberi 2 pilihan. Antara tolong puasa untuk si mati ataupun bayar fidyah. Boleh dia nak bayar fidyah ataupun dia nak tolong puasa. Kalau dia tolong puasa, dah puasa ni bukan mesti seorang bagi lah. Kalau ada 20 orang bagi lah. Hak yang boleh saka banyak tu banyak kan? Qada puasa. Hak yang boleh saka sikit, sikit. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak mau qada, maka wajib kena bayar fidyah. Sehari secukup. Wajib kena bayar fidyah. Kerana si mati meninggal, sedangkan si mati mempunyai hutang puasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam perbincangan berikutnya, iaitu puasa sunat dan hari yang dilarang berpuasa. Babu saumi tatawwu' wa ma nuhiya an saumi. Bab pada membincangkan puasa sunat dan hari yang dilarang berpuasa padanya. Katanya an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah qala yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyah wa su'ila an siyami yaumi Ashura qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wa su'ila an shaumi yaumi al-ithnain qala dhaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi aw unzila alayya fihi. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Jadi ada sahabat tanya Rasulullah tentang puasa pada hari Arafah. Baginda menjawab, pahalanya dapat menghapuskan dosa-dosa tahun sebelumnya dan dosa-dosa tahun mendatang. Maksudnya puasa pada hari Arafah dia bukan puasa wajib. Dia puasa sunat. Cuma puasa pada hari Arafah ada kelebihan yang tertentu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kelebihan puasa pada hari Arafah? Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut puasa pada hari Arafah kelebihannya dia mengkifaratkan, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Itu kelebihan puasa pada hari Arafah. Hari Arafah hari benda, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
hari Arafah adalah hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Pada hari itu orang pergi Mekah, orang buat haji. Kalau pergi Mekah saja dah buat haji dak wukuf juga. Orang pergi Mekah, dia kalau dia buat haji pada hari tersebut dia akan wukuf di padang Arafah. Kan kita antara rukun haji adalah wukuf di padang Arafah. Yang mana wukuf di padang Arafah ia berlaku pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Maka hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah itu yang dinamakan sebagai hari Arafah. Baik. Kalau tanya pula, dah bulan Zulhijjah bulan berapa pula? Apa payah kita nak khabar. Kadang-kadang ada orang dia tak tahu bulan-bulan Islam. Dia bulan Zulhijjah gini, lepas daripada Ramadan, Syawal. Okey, hari raya. Raya tak ada tahu. Lepas tu lepas daripada Syawal, Zulqa'dah. Lepas daripada Zulqa'dah, Zulhijjah tu. Tu hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, itulah dipanggil hari Arafah. Kerana pada hari tersebut orang buat haji pakat wukuf di padang Arafah. Maka orang yang berpuasa pada hari tersebut ada ganjaran pahalanya. Puasa hari Arafah, puasa sunat. Sunat puasa pada hari Arafah. Tapi bukan sunat untuk kesemua orang. Puasa pada hari Arafah sunat hanya bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Manakala orang yang mengerjakan haji tidak sunat dia berpuasa pada hari Arafah. Kerana Nabi SAW ketika mengerjakan hajjatul wada', Rasulullah SAW tidak berpuasa pada hari Arafah. Dan orang yang mengerjakan haji dia perlu kepada tenaga. Sebab dia haji ni dia bukan macam semayang. Dia kena pergi jalan situ, jalan sini, pergi situ, pergi sini. Jadi apabila perlu kepada tenaga, puasa ni dia mengurangkan tenaga, maka lebih afdal orang yang mengerjakan haji untuk tidak berpuasa pada hari Arafah. Tidak disunatkan kepada dia berpuasa pada hari Arafah. Hak yang kata sunat berpuasa pada hari Arafah adalah orang yang tidak mengerjakan haji. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar kelebihan puasa pada hari Arafah sehingga dosa-dosa setahun sebelum dan dosa setahun selepas Allah Taala ampun. Kalau begitu lepas daripada kita puasa pada hari Arafah dah apa awak dosa pun. Jangan gitu pula. Jangan awak buat mikir logik akal gitu pula, dah kena gitu. Dah kena. Dia yang pertama sekali kita kena faham bahawasanya dosa yang diampunkan oleh Allah Ta'ala setahun sebelum dan setahun selepas adalah dosa kecil. Okey, yang pertama kita kena faham ia adalah dosa kecil. Dosa besar mesti kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dosa-dosa kecil kadang-kadang diampung oleh Allah Ta'ala kerana ibadat-ibadat tertentu yang kita buat. Jadi antara ibadat yang Allah Ta'ala akan ampung dosa kita kalau kita buat ibadat tersebut adalah puasa pada hari Arafah. Jadi kalau kita niat kerana Allah Ta'ala, aku dok makan, aku dok minum, aku tinggal bersetubuh start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari, besar ganjaran setahun dosa yang kita buat, Allah Ta'ala ampung. Setahun dosa yang akan datang, kita akan datang. Kita manusia mana yang tidak terlepas daripada melakukan dosa. Akan datang, kita akan buat. Maka Allah Ta'ala ampung. Baik. Tapi dosa kecil, tidak dosa besar. Okey, dosa besar adalah dosa-dosa yang ada amaran keras bagi pelakunya, ada pelaksanaan hukum hudud di atas dunia, ataupun bagi pelakunya ada laknat, bagi pelakunya akan dihumbang dalam neraka. Okey, itu antara tanda-tanda dosa itu dosa besar. Dan dosa kecil ketika seseorang itu memandang lekeh, ketika seseorang melakukan secara berterusan, maka ia bertukar menjadi dosa besar. Sebab itulah tak boleh kita guna alasan kalau gitu kita puasa lepas tu kita buat dosa. Tak boleh. Itu dipanggil dia memandang lekeh terhadap dosa. Mengekalkan dosa kecil, dia akan bertukar menjadi besar. Sebab itulah di antara athar yang diriwayat daripada sebahagian daripada salafus salih adalah la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Maksudnya tidak ada dosa besar bersama dengan istighfar. Orang tu buat dosa besar terus dia bertaubat, terus dia minta ampun kepada Allah, maka tidak ada dosa besar. Maksudnya Allah Ta'ala mengampung dosa dia. Tetapi dan begitu juga
wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil. Maksudnya bukan dosa kecil kalau orang tu buat secara berterusan. Dosa kecil yang dilakukan secara berterusan, ia bertukar menjadi besar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kata Abi Qatadah, dan pernah ditanya kepada Rasulullah tentang puasa pada hari Ashura. Jadi ada sahabat tanya kepada Rasulullah tentang puasa pada hari Ashura. Maka baginda menjawab, pahalanya dapat menghapuskan dosa-dosa tahun sebelumnya. Orang yang puasa pada hari Ashura setahun sebelum tu, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Jadi sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya terlalu banyak ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala telah letakkan untuk kita, yang mana dengan ibadat tersebut Allah Ta'ala membersihkan diri kita daripada dosa. Ini adalah anugerah, limpah kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan ibadat-ibadat yang kecil, ibadat-ibadat yang sedikit dapat mengampung dosa yang dilakukan selama setahun, selama 2 tahun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi, maka apabila kita jumpa dengan amalan-amalan ini, mesti kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia tersebut. Dan antara cara untuk kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah apabila kita tahu kelebihannya adalah dengan kita melakukannya apabila sampai waktu dia. Sampai waktu dia, kita pakat buat, kita pakat puasa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita, memberi kesempatan kepada kita untuk kita melakukan ibadat puasa-puasa ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengampung segala dosa kita, agar kita bersih ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa hari Ashura adalah hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Ashura daripada perkataan asyara. Orang yang belajar kan wahid, ithnain, thalathah, arba'ah, khamsah tu kan, dia sampai kepada asyara. Asyara makna 10. Ashura hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Bulan Muharram ni lepas daripada bulan Zulhijjah Muharram. Muharram ni adalah bulan yang pertama daripada bulan Islam. Jadi hari yang ke-10 daripada bulan Muharram sunat kita puasa. Dan kalau kita tengok di dalam beberapa riwayat hadis, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura sebelum daripada Rasul datang ke Madinah lagi. Dan kalau kita tengok, ada sebahagian daripada penduduk Mekah, puak Quraisy, dia cukup memuliakan hari Ashura. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, dalam hadis yang diriwayat oleh daripada Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah datang ke Madinah, maka Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Tapi Rasulullah sebenarnya dalam riwayat lain menyebut Rasulullah pun pernah berpuasa dah sebelum daripada tu. Maka Rasulullah pun tanya, dah berapa orang Yahudi? Sebab dia di pinggir Madinah tu ada beberapa penempatan Yahudi. Ada Yahudi Banu Quraidah, ada Yahudi Banu Nadir, ada Yahudi Banu Qainuqa'. Baik. Jadi ketika Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah tengok orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, dah berapa puasa pada hari Ashura? Maka orang Yahudi mengatakan bahawasanya hari Ashura adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Banu Israel daripada kejahatan Firaun. Dan hari Ashura adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan tenteranya. Maka kami bersyukur kerana nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada Banu Israel, kepada Nabi Musa dan Banu Israel. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kami lebih utama dengan Nabi Musa berbanding dengan kamu.
kami lebih utama terhadap Musa berbanding dengan kamu. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya supaya berpuasa. Okey, Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya supaya berpuasa. Dan pada awalnya, puasa pada hari Ashura termasuk dalam puasa yang diwajibkan. Sebelum daripada kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Lepas daripada itu dinasahkan kewajipan berpuasa pada hari Ashura dengan kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi, Rasulullah mewajibkan kepada para sahabat berpuasa pada hari Ashura kerana ingin menyatakan untuk menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Tetapi dalam masa yang sama, ketika mana Rasulullah melihat orang Yahudi memuliakan hari Ashura, memuliakan hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Sahabat khabar kata hari ini Pok Yahudi cukup memuliakan hari ini hari yang ke-10 daripada bulan Muharram ni. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu tahun hadapan kita akan puasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Kita akan puasa. Tujuan untuk menyalahi Yahudi. Rasulullah SAW dia sering menyalahi Yahudi. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi SAW, sumu yauma Ashura, hendaklah kamu berpuasa pada hari Ashura, tapi wa khalifu fihi al-yahud, tetapi mungkin menyalahi di dalam berpuasa pada hari Ashura, mungkin menyalahi pok Yahudi. Baik, bagaimana cara menyalahi? Kata Rasulullah SAW, sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman, hendaklah kamu berpuasa sehari sebelumnya dan berpuasa sehari selepas daripadanya. Okey, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Cuma hadis ni ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hasan, ada sebahagian ulama hadis menilai hadis ini dhaif. Tapi masih lagi ada ulama yang menilai hadis ini adalah hadis hasan. Okey. Jadi Rasulullah suruh puasa hari Ashura dan puasa sebelumnya sehari dan puasa selepasnya sehari. Rasulullah tidak sempat berpuasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Rasulullah puasa pada hari Ashura. Jadi apabila orang khabar pada orang khabar pada tahun tu bahawasanya hari ini pok Yahudi cukup memuliakan hari ini, maka Rasulullah ingin menyalahi orang Yahudi. Rasulullah kata tahun depan kita akan puasa pada, kalau aku masih lagi ada tahun depan, maka kita akan berpuasa pada hari pada hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Bukan hari ke-10 saja kita puasa, hari ke-9 pun kita puasa juga. Tetapi tidak sempat Rasulullah sampai kepada tahun hadapan, Rasulullah SAW wafat. Okey, daripada hadis-hadis ini, maka kata ulama membuat kesimpulan bahawasanya puasa pada bulan Muharram ada 4 peringkat. Hak yang pertamanya adalah kita puasa paling sepanjang bulan Muharram kita puasa. Kerana di sana ada hadis, kata Nabi SAW, hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Afdal puasa selepas daripada Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang Muharram. Maksudnya bulan Muharram. Hak tu hak yang paling afdal sekali berpuasa. Okey, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hak yang paling comel puasa belaka. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah kalau bagi orang yang tak mau puasa sepanjang bulan Muharram, maka dia berpuasa 3 cara. Cara yang pertama adalah dia berpuasa 3 hari. Hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11. Kalau dia tak mau puasa 3 hari, dia puasa 2 hari. 2 hari sama ada hari yang ke-9 dengan hari yang ke-10 atau hari ke-10 dengan hari yang ke-11. Kalau tak mau juga, puasa hari yang ke-10 sahaja daripada bulan Muharram. Okey, itu puasa-puasa sunat yang disunatkan kita buat pada bulan Muharram. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengetahui ada kelebihan yang disebut oleh Rasulullah, maka alangkah beruntungnya bagi mereka yang Allah Taala bagi taufik untuk mengerjakan ibadat puasa pada hari-hari tersebut. Kerana itu adalah anugerah yang Allah Taala bagi kepada dia. Bukan semua Allah Taala bagi peluang untuk berpuasa pada hari tersebut. Kadang-kadang hari lain okey, tiba-tiba hari tu sibuk, ada dak nak puasa, dak setarang, macam-macam halangan. Bagi orang yang Allah Taala bagi kemampuan untuk berpuasa pada hari tersebut, alangkah beruntungnya dia kerana ada kelebihan-kelebihan yang tertentu
yang disebut dalam hadis yang sahih berkenaan dengan puasa pada hari tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia dan juga pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Isnin. Jadi orang tanya kepada Rasulullah tentang puasa pada hari Isnin. Jadi sebab melihat bahawasanya antara puasa yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah hari Isnin. Puasa yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari Isnin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka hari Isnin adalah hari kelahiranku, hari aku diutuskan dan hari permulaan wahyu diturunkan kepadaku." Sebab benda aku puasa pada hari Isnin? Yang pertamanya, hari Isnin adalah hari kelahiranku. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kelahirannya. Maksudnya kita cakap kita benda menyambut Maulidur Rasul setiap minggu dengan melakukan ibadah kepada Allah Taala. Jadi Rasulullah menyambut hari kelahirannya dengan beribadat kepada Allah. Jadi Rasulullah pada hari Isnin Rasulullah puasa kerana Rasulullah nak bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia itu, dia dilahirkan pada hari Isnin. Baik, tidak ada nikmat yang besar nak berbanding dengan nikmat Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau ya Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Jadi hari Isnin adalah hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Yang pertamanya kerana hari tersebut Rasulullah dilahirkan, maka Rasulullah nak menyatakan, menzahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadat kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah adalah dengan cara kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sama dengan sebahagian daripada masyarakat kita, kalau duk suka sangat naik gaji ke, boleh naik pakak ke, dia buat disko lah, pergi kelab malang lah, berjoget lah. Hak tu bukan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hak tu mengundang kemurkaan Allah. Allah doa galak doa lalu siapa ke kau tambah. Galak doa lalu siapa ke menambahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta berlindung kepada Allah daripada tergolong di dalam golongan tersebut. Jadi hak yang sepatutnya ketika Allah Taala bagi nikmat kepada kita, tak kiralah nikmat benda pun, kita kena semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nak ni bukan tak tahu benda tu jahat. Duk berjoget laki puan bukan tak tahu benda tu jahat. Benda duk tak pakai gawai, benda tu dimurkai oleh Allah. Tetapi oleh kerana hati gelap, mata hati buta, sehingga kan tak tahu mana, sehingga tidak mampu untuk melakukan benda yang baik. Semakin Allah Ta'ala bagi nikmat, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni adalah hamba yang celaka sebenarnya. Kalau cakap ngasar kita, hamba celaka sebenarnya gini ni. Orang yang ketika Allah Ta'ala bagi nikmat semakin jauh. Ni hamba yang celaka. Sebab itulah kita kena minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tergolong di dalam golongan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin kerana pada hari Isnin kata Rasulullah dibangkitkan akan daku. Maksudnya diutuskan aku. Allah Taala melantik Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul pada hari Isnin. Begitu juga diturunkan wahyu kepada Rasulullah pada hari Isnin. Maka kerana melihat kepada nikmat-nikmat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menzahirkan rasa syukur kepada Allah dengan melakukan ibadat puasa pada hari Isnin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya dan daripada Abi Hurairah, yang mana Rasul menyatakan sebab dia Rasul berpuasa pada hari Isnin. Yang mana Rasul menyatakan dalam hadis tersebut bahawasanya amalan manusia, kita siang malam kita duk beramal ni, kita buat jahat ke, kita buat baik ke, amalan manusia diangkat setiap minggu pada hari Isnin dengan hari Khamis. Maka aku suka ketika amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Tengok. Jadi antara sebab Rasul berpuasa pada hari Isnin
selain daripada hari itu hari kelahiran Rasulullah, selain daripada hari tersebut dibangkit dan diturunkan wahyu kepada Rasulullah, hari Isnin juga adalah hari yang diangkat amalan kita. Amalan kita diangkat setiap minggu pada hari Isnin dengan hari Khamis. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi. Nanti kita akan cerita secara lebih panjang lagi. Amalan kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diangkat, yang pertamanya diangkat setiap hari. Yang keduanya diangkat dalam seminggu, ada hari-hari yang tentu diangkat amalan kita. Dan yang ketiganya diangkat setiap tahun. Yang keempatnya diangkat pada ketika kita mati. Okey, kita ada beberapa waktu diangkat amalan kita. Antara waktu yang diangkat amalan kita adalah setiap hari. Setiap hari amalan kita diangkat. Amalan siang hari diangkat pada penghujung siang hari, amalan malam diangkat pada penghujung malam. Itu disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam, yakhfidul qista wa yarfa'uhu, yurfa'u ilaihi 'amalul laili qabla an-nahar wa 'amalun nahari qabla al-lail." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur sama sekali, dan tidak selayak Allah Subhanahu wa taala tidur. Allah Taala tidak tidur, tidak sama dengan kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak mengambil akan Allah Taala oleh mengantuk dan tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uh, Allah Taala merendahkan rezeki seseorang dan mengangkat rezeki seorang. Ada orang yang Allah Taala bagi rezeki yang sedikit, dan ada yang Allah Taala bagi rezeki yang banyak kepada dia. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla an-nahar, diangkat kepada Allah amalan malam hari yang dilakukan oleh anak Adam sebelum daripada siang hari. Jadi kita malam hari sebelum daripada siang hari, saat itu Allah Ta'ala angkatkan amalan tersebut. Begitu juga malaikat wanai lah, malaikat wanai amalan. Begitu juga wa amalun nahar qabla al-lail, dan amalan yang dilakukan oleh kita pada siang hari diangkat sebelum daripada malam hari. Jadi setiap hari. Jadi tadi sebelum daripada garik saat itu, amalan kita yang kita buat start daripada bangun tidur diangkat dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bawa dah. Ni amalan-amalan ni pula. Pagi esok pula diangkat. Begitulah setiap hari. Setiap hari pagi dan maksudnya pagi dan petang amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya setiap minggu. Setiap minggu diangkat amalan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin marratain. Dibentangkan amalan-amalan manusia pada setiap Jumaat, maksudnya setiap minggu 2 kali. Setiap minggu 2 kali. Yang pertamanya adalah yaumal itsnain wa yaumal khamis, pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayughfaru likulli 'abdin mu'min illa 'abdan bainahu wa bain akhihi syahna. Maka ketika itu Allah Ta'ala ampun segala dosa hamba Allah Ta'ala yang beriman. Orang yang ada iman, orang yang beriman, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Melainkan hamba yang ada di antaranya dan di antara saudaranya perbalahan. Kalau dia balah dengan adik-beradik dia ke, ataupun dengan kawan dia ke, sesama Islam, maka Allah Ta'ala tidak ampun. Jangan sekali-kali balah. Tapi manusia ni oleh kerana suka ikut nafsu, suka ikut kepada syaitan, kadang-kadang benda yang sepatutnya tak balahnya jadi balah. Benda yang sepatutnya tak perlu balahnya jadi balah. Benda yang kecil molek-moleknya ada balah. Benda yang kecil molek-moleknya ada balah. Dan pernah orang tanya kepada hamba, punca daripada berlaku perbalahan, tahu tak sebab benda? Sebab rebut pelik kereta. Tahu tak, rebut pelik kereta je, nombor pelik kereta, rebut nombor pelik kereta sampai ke balah adik-beradik. Sepatutnya tidak, sepatut benda tu berlaku. Bukan pelik kereta ni bukan boleh bawa mati pun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman semuanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka yang ada perbalahan di antara dia dengan saudara dia. Maka orang ni dikatakan kepada malaikat, Allah Taala khabar kepada malaikat, utruku, biarkan orang ni. Maksudnya orang ni tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yafi'a, sehingga mereka itu berdamai. Selama mana mereka tidak berdamai, maka tidak diampun oleh Allah Taala. Allah rugi. Kita dosa banyak dah, siang malam kita dok buat. Siang malam dosa kecil, dosa besar, dok buat banyak sok dah kita buat. Tiba-tiba Allah Taala bagi peluang untuk mengampung dosa kita,
Rupa-rupanya kita tidak tersenarai dalam golongan tersebut. Allahu Rabbi, alangkah ruginya golongan itu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa dah? 2. Yang ketiga, setiap tahun diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunangnya daripada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika dalam satu hadis yang panjang, yang mana hadis ini menceritakan tentang puasa pada bulan Sya'ban. Puasa pada bulan Sya'ban. Kita Rejab, Sya'ban, Ramadan. Okey, bulan Sya'ban sebelum daripada bulan Ramadan. Maka orang tanya, apa puasa pada bulan Sya'ban? Rasulullah banyak puasa pada bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ni adalah bulan yang manusia lalai di antara Rejab dan Ramadan. Rejab orang puasa, tapi Sya'ban orang tak puasa. Jadi lalai. Kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Yang mana bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkat di dalamnya akan amalan-amalan kepada Allah Ta'ala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku sukalah amalan aku itu diangkat kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak yang kita bincang tadi adalah kenapa kau Rasulullah berpuasa pada hari Isnin? Yang pertama kerana Rasulullah dilahirkan pada hari Isnin, dan yang keduanya Rasulullah dibangkitkan pada hari Isnin. Yang ketiganya kerana Rasulullah diturunkan wahyu kepadanya bermula pada hari Isnin. Yang keempatnya adalah kerana hari Isnin juga adalah hari yang diangkat amalan anak Adam setiap minggu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr, rawahu Muslim. Daripada Abi Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan, okey, dia puasa penuh pada bulan Ramadan, kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, lepas daripada puasa Ramadan dia puasa pula 6 hari pada bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa setahun. Sebab 30 hari sehari diganda kepada 10 kan, kita satu kebaikan diganda kepada 10 kan, 3 hari jadi ganda kepada 10 jadi 300 hari, 6 hari saat ni tu ganda kepada 10 jadi 60, jadi 360, jadi setahun lah. Baik, jadi orang yang berpuasa bulan Ramadan, sebulan Ramadan, lepas tu dia berpuasa pula 6 hari pada bulan Syawal, maka dia dapat ganjaran pahala puasa setahun. Tapi ganjaran pahala puasa setahun ni puasa fardu, bukan puasa sunat. Ganjaran pahala puasa fardu selama setahun. Sebab kalau kita kata kalau puasa sunat tak semesti 6 hari pada bulan Syawal, 6 hari pada bulan Zulqa'dah, boleh juga 60 hari sebab sehari diganda kepada 10. Okey, boleh faham kan? Jadi 6 hari pada bulan Syawal capur dengan 30 hari pada bulan Ramadan, maka dia diberi ganjaran pahala puasa fardu selama setahun. Tapi kalau dia tak puasa 6 hari pada bulan Syawal, dia puasa pada 6 hari pada bulan-bulan yang lain, maka kalau kita kira setiap satu hari puasa dikali kepada 10, jadi tetap 360 setahun juga. Tapi dia tidak dapat ganjaran pahala puasa fardu setahun. Okey, boleh faham kan? Hak yang dapat ganjaran pahala puasa fardu setahun adalah bagi orang hak yang puasa pada bulan Ramadan penuh dan puasa pada bulan Syawal sebanyak 6 hari. Adapun perempuan yang datang haid pada bulan Ramadan, dia tidak mampu untuk puasa penuh, maka cara dia untuk dapat ganjaran ini adalah dia qada puasa tersebut pada bulan Syawal, lepas tu dia pun puasa pula 6 pada bulan Syawal. Maksudnya tidak perlu dia gabung di antara qada dengan puasa sunat. InsyaAllah dia juga akan mendapat ganjaran ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, kita berdoa kepada Allah agar pengajian kita yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.